sejarah perpecahan yang membawa sampai kepada berlaku perang antara sesama orang Islam ni lama dah. Kalau hari ni di negeri kita ni parti macam-macam dia ada bergaduh bercakap sampai keluar kata-kata yang kita tak gamak baca. Zaman WhatsApp dengan zaman Facebook ni tuan-tuan boleh tengok bahasa orang-orang Islam kita. Bahasa tu dia tak suka dekat satu orang atas alasan politik, atas berbeza parti politik. Tuan-tuan baca apa yang dia tulis dalam Facebook tu. Perkataan yang dia tulis itu tidak menggambarkan dia dengan kawan tu sama agama. Tak menggambarkan. Dia hina, dia cari perkataan yang sehabis-habis sakit dia tulis dia dalam Facebook tu. Pasal apa? Pasal nak luahkan rasa benci dan meluat yang ada dalam diri dia. Kesian tuan-tuan. Sejak daripada zaman wafat Nabi SAW sudah berlaku benda ni. Bila Nabi wafat, ganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keadaan okey lagi. Tak teruk sangat lagi. Bila wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, naik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Start dah. Sayyidina Umar mati, kena tikam. Bila wafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, naik Sayyidina Uthman bin Affan. Keadaan sudah mula menjadi kusut. Sayyidina Uthman bin Affan dituduh sebagai pengamal nepotism. Nepotism ni maksud dia apa? Bagi jawatan ke adik-beradik. Sayyidina Uthman dituduh. Sedangkan kalau tuan-tuan baca riwayat hidup dan sifat peribadi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tuan-tuan boleh gambarkan Uthman ni orang macam mana. Satu orang yang cukup lemah lembut. Satu orang yang lemah lembut ni tiba-tiba orang Islam sendiri hantam dia. Dia berkata dia mengamalkan nepotism. Dia lantik adik-beradik dia untuk memegang pos-pos penting di dalam pemerintahan dia ketika dia menjadi khalifah. Keadaan itu akhirnya makin merebak, dia makin meroyak. Akhirnya wujud timbul satu pemberontakan. Depa pergi kepung rumah Sayyidina Uthman bin Affan. Depa kepung rumah dia di Madinah ni. Depa nak bunuh dia. Depa bukan kepung dia kerana nak takut-takutkan dia, bukan kerana nak ugut dia sahaja. Depa nak bunuh Sayyidina Uthman, sahabat Nabi yang menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa nak bunuh dia. Pada hari rumah dia kena kepung, Sayyidina Uthman bin Affan naik pergi di atas rumah dia. Naik di atas, buka tingkap, tengok orang hadut kepung mai ni dengan bawa parang, dengan apa, nak bunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman jenguk daripada tingkap rumah dia. Dia kata, "Udzakirukum billah." Ni dia kata, aku nak peringat hampa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hampa ingat tak, dia kata, satu ketika dulu ketika Nabi SAW dengan beberapa orang sahabat termasuk aku, dia kata duduk di atas bukit Hira. Tiba-tiba bukit tu berkocak, bukit tu bergoncang. Nabi kata kepada bukit tu, Nabi kata, "Usbut Hira." Wahai Hira, diam kamu. Jangan duk bergegak macam ni, diam kamu. Sesungguhnya falaisa alaika illa nabi. Yang duk ada atas hang lah ni adalah nabi, au siddiq, ataupun orang yang benar, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, au syahid, ataupun orang yang akan mati syahid esok ni. Siapa dia? Uthman bin Affan radhiyallahu an. Hampa ingat tak benda ni jadi? Sayyidina Uthman kata dekat orang hak mai nak bunuh dia. Hampa ingat tak benda ni? Nabi sebut dah dulu ni, kata aku ni bakal mati syahid. Takkanlah hampa mai hari ni hampa nak bunuh aku? Jawab orang yang hati sudah diselubungi kemarahan dan kebencian. Tuan-tuan, bahaya apabila kita tanam dalam hati orang kebencian dan kemarahan. Bahaya dia apa? Dia mai satu masa dia tak boleh kontrol. Kalau kita didik orang-orang kita ni, orang-orang yang ikut kita ni, kita didik, kita semai, kita tanam dalam diri mereka kebencian dan permusuhan. Esok silat-silat hari bulan, daripada ikut kita, mereka jadi benci kita. Pasal apa? Pasal bibit kebencian itu kita yang semai dulu. Dulu kita semai untuk benci orang lain. Tiba-tiba dia terbalik, dia benci kita. Dia benci kita macam mana dia benci orang lain dulu. Bahayanya apabila yang disemai di dalam hati ini kebencian dan permusuhan. Itu sebab Nabi SAW dia tak pernah tanam dalam diri sahabat dia kebencian. Sebaliknya dia tanam kasih sayang dalam diri para sahabat.
Geng ni mai kepung rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata, hampa jangan lupa, hampa ingat tak dulu aku dengan Nabi duduk di atas bukit ni bergerak, Nabi suruh bukit ni diam, Nabi kata atas hang lah ni yang duk ada Nabi, yang duk ada Abu Bakar As-Siddiq, yang duk ada ni orang yang nak mati syahid aku. Dia kata, takkan hampa nak bunuh aku hari ni? Depa jawab apa? Depa kata, naam, betul, yang tu kami tahu, tapi kok mana pun kami nak bunuh hang hari ni. Tuan-tuan, kebencian ni bahaya dia macam tu. Kata Sayyidina Osman lagi, ni aku nak pesan dekat hampa dengan nama Allah. Hampa ingat tak dulu, zaman Nabi dulu, nak jadi perang Tabuk. Perang Tabuk ni jadi ketika semua orang dalam susah. Semua orang duit tak ada. Semua orang hidup dalam kesusahan. Sedangkan perang nak kena jalan. Nabi kata, siapa di kalangan hampa yang sanggup infak duit untuk tujuan peperangan ini, semua orang tunduk diam. Pasal semua susah, duit tak ada. Sayyidina Osman bin Affan kata apa? Aku akan infak seluruh duit aku untuk tujuan peperangan ini. Sayyidina Osman kata, hamba lupa tak benda aku buat kat Nabi dulu? Dia kata, naam, kami ingat. Tapi hari ini kami nak bunuh hang. Hadis cerita tuan-tuan benda ni. Osman kata lagi, dia kata, aku pesan dekat hampa, aku peringat hampa dengan nama Allah. Hampa ingat tak dulu di Madinah ni nak cari satu telaga yang air dia sedap diminum? Tak ada. Melainkan ada satu telaga, nama dia Bi'ru Rumah, nama telaga tu. Nabi SAW tanya, siapa yang boleh keluar duit beli telaga ni dan infak kepada semua orang supaya semua orang boleh minum air telaga ni. Sebab tuan punya telaga tu, dia tahu air telaga dia rasa elok, dia jual mahal kepada semua orang. Sayyidina Osman bila dengar macam tu, dia kata, ana ya Rasulullah, saya akan beli telaga tu walau berapa harga dia letak, saya akan beli dan saya akan infakkan kepada semua orang kaya, orang susah, orang miskin, orang musafir, semua boleh minum air telaga ni. Hampa ingat tak aku beli telaga tu bagi hampa? Dia kata, ingat, tapi hari ni Osman, kami nak bunuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahayanya apabila kita semai kebencian dalam diri orang. Akhirnya apa jadi? Osman dibunuh dalam peristiwa itu. Osman dibunuh. Bila mati Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib bila naik jadi khalifah, dia lambat mengambil tindakan kepada pembunuh Osman. Menyebabkan penyokong dan adik-beradik Sayyidina Osman tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lambat ambil tindakan kerana teliti. Dia tak mau ambil tindakan terburu-buru, silap orang dan sebagainya, dia tak mau. Dia nak siasat secara halus benda ni. Nak pastikan orang yang bersalah yang dibawa ke pengadilan. Dia pun tak boleh sabar, dia pun tak boleh tunggu. Dia pun kata Ali saja tak mau nak siasat kes pembunuhan Sayyidina Osman. Dia mai pula jarum karat lagi. Dia kata apa? Jangan-jangan Ali ada terlibat di dalam pembunuhan ini. Nampak tuan-tuan? Ini bahayanya. Inilah yang duk jadi dalam masyarakat kita hari ini. Jarum-jarum karat dan juga batu bronzen. Orang Penang kata batu bronzen. Batu api ini. Yang duk nak bagi jadi bergaduh, yang duk nak bagi jadi, ini ada banyak dalam masyarakat. Dia tak boleh tenang selagi dia tak buat orang bagi bergaduh. Dia tak tenang. Dia ada sentiasa duk tercari-cari apa lagi isu yang aku boleh cetus dalam masyarakat ni supaya keadaan masyarakat ni jadi havoc. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebetulan pula Sayyidina Osman adalah sepupu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan. Maka Muawiyah mengambil satu daya usaha, mengambil inisiatif, himpun orang lawan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sehinggalah tercetus perang pertama, iaitu perang Jamal, perang saudara yang pertama, perang Jamal antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah isteri Nabi yang mulia terseret dalam peperangan itu. Kita dah cerita panjang, tuan-tuan boleh masuk YouTube, cek balik perang Jamal yang kuliah kita di sini dulu. Kita dah cerita detail di dalam tu. Habis perang Jamal, berlaku pula perang Siffin di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pula perang Siffin. Demikianlah peperangan demi peperangan berlaku sampailah kepada zaman kita hari ini. Orang Islam sama orang Islam tak tenang. Kita baca hadis di masjid, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara kepada orang Islam. Kita baca habis tang masjid ni saja. Kita keluar, kita tengok orang Islam yang tertentu sebagai musuh kita. Betapa ruginya orang Islam apabila kekuatan itu tidak dipadukan. Betapa ruginya kita. Maka akhirnya kita menjadi permainan
di dalam politik yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh oleh satu orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat 21 Ramadan. Tuan-tuan bayangkan, Ali dibunuh dalam bulan Ramadan oleh seorang yang mengaku Islam. Abdul Rahman bin Muljam, satu orang yang hafaz 30 juzuk Al-Quran. Dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengoklah betapa bahayanya apabila kebencian ini dia meluap-luap. Kita sudah tidak boleh kontrol kebencian itu.